Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in fi umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil din. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah ta'ala aidan fi ayatin akhar syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Allah ta'ala aidan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ila akhir surah. Sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatisy syayatin. Sadaqa Rasul, rawahu Muslim. Terima kasih kepada Ayahanda Tuan Haji Husin. Seterusnya yang dikasihi Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli dan kuasa masjid, para alim ulama, sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pagi yang mulia ini, 1 Ramadan 1435 Hijrah, kita masih lagi diberikan peluang dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bangun menunaikan solat subuh berjamaah. Dan Alhamdulillah, dengan izin Allah, pada hari ini merupakan hari yang pertama kita berpuasa pada satu bulan yang sangat mulia, iaitulah bulan Ramadan Al-Mubarak. Sebab itu tuan-tuan, bila Allah pilih kita sekali lagi untuk bertemu dengan Ramadan tahun ini, sedapatnya kita sujud syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa tuan-tuan? Kerana Allah masih lagi memberikan kita peluang untuk bertemu dengan bulan yang sangat mulia ini, iaitulah Ramadan Al-Mubarak. Ada orang sejak daripada bulan Rajab yang lepas sehinggalah bulan Syawal semalam yang terakhir, dia tidak putus-putus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syawal wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan Syawal, dan sempatkan kami untuk kami bertemu dengan bulan Ramadan. Tiba-tiba ada di antara sahabat handai kita, ahli keluarga kita, kenalan kita, yang dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu
tanpa sempat mereka bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak. Oleh kerana itu, marilah pada pagi ini kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana Allah memilih kita sekali lagi untuk berada pada bulan yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk mengisi Ramadan tahun ini dengan yang terbaik, insya-Allah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, ayat yang dibacakan tadi merupakan ayat-ayat yang kita petik daripada surah Al-Baqarah, menceritakan tentang bagaimana kefarduan puasa yang Allah sebut, wahai orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman itu? Kalau bukan kita yang menggolongkan diri kita kepada kelompok itu, kita yang meletakkan diri kita kepada golongan yang menerima dan menyahut seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana itu jelas, ada beza yang dikatakan orang-orang yang mukmin dan juga orang-orang yang fasik, orang-orang yang adil dan orang-orang yang zalim. Maka inilah titik perbezaan. Orang-orang yang beriman akan menerima sambutan dan seruan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa banyak soal, kerana dia yakin ini merupakan yang terbaik daripada Allah untuk dirinya. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu puasa sebagaimana telah difardukan ke atas umat-umat sebelum daripada kamu. Mudah-mudahan dengan itu kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kerana itu tuan-tuan, para ulama berbahas bahawasanya sebelum daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Nabi Musa AS telah disyariatkan puasa ini. Ada pandangan yang mengatakan umat Nabi Musa berpuasa selama 40 hari. Nabi Daud AS puasanya selang sehari. Dan ini yang biasa diamalkan oleh Nabi SAW. Dan difardukan puasa Ramadan ini pada bulan Sya'ban daripada tahun kedua Hijrah. Dan kita faham tuan-tuan, bila sebut puasa Ramadan hanya disyariatkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita beruntung, kita berbangga. Kerana apa? Dalam banyak-banyak umat Nabi dan Rasul yang terdahulu, kita berada di dalam kelompok umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan Allah melimpahkan banyak anugerah dan rahmat kepada kita. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kerana itu yang disebutkan oleh Allah dalam ayat tadi, di antara tujuan utama, ultimate aim daripada puasa itu apa dia? Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, Sayyidina Ali karamallahu wajhah mendefinisikan takwa itu kepada 4 elemen. Yang pertama, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu, at-taqwa huwa al-khawf min rabbil jalil. Takwa itu takut kepada Allah Rabbul Jalil. Tuan-tuan, bila sebut takut ini, satu perasaan yang Allah campak dalam setiap hati manusia. Bila kita takut dengan satu benda, kita tak nak jumpa dengan benda yang kita takut itu. Kita takut pegang benda panas sebab kita bimbang melecur tangan kita, kita takkan pegang benda panas. Kita takut terpijak dengan duri, kita mengelakkan laluan berduri. Kita takut bertemu dengan binatang yang buas, maka kita akan mengelakkan untuk bertemu dengan binatang buas.
tetapi berbeza dengan takut orang yang beriman. Walaupun dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada dicampakkan ke dalam neraka Allah, takut dan bimbang kalau Allah tidak menerima amalannya seluruhnya, pada waktu yang sama digandingkan dengan satu sifat yang lain, iaitulah ar-raja, tetap ada pengharapan. Takut Allah tidak terima amalan, pada waktu yang sama tetap berharap Allah menerima amalan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, karena itu orang beriman walaupun takut dengan Allah, dia berharap. Supaya apa? Supaya dia dapat bertemu dengan Allah bila pada hari kiamat kelak. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, saya nak tanya satu soalan. Seandainya perhimpunan kita pada pagi ini, insya-Allah dengan izin Allah dan rahmat Allah, pada hari kiamat kelak Allah menghimpunkan kita dalam syurga Allah nanti, insya-Allah. Saya nak tanya, adakah selepas kita berada dalam syurga Allah, ada lagi ataupun tidak nikmat yang lebih besar setelah berada dalam syurga Allah? Apa dia tuan-tuan? Kalau bukan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat yang Allah sediakan bagi penghuni syurga yang sudah dapat masuk ke dalam syurga Allah dengan rahmat Allah. Nak apa saja maka Allah bagi. Ada waktu yang lain, maka nikmat yang terbesar Allah memberikan peluang untuk menatap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang Allah sebut dalam surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setiap makhluk Allah itu akan binasa bila tibanya hari kiamat kelak, kecuali yang kekal adalah wajah Allah yang maha mulia. Maka nikmat manakah lagi daripada Tuhanmu yang hendak kamu dustakan? Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kerana itu kita nyatakan bahawasanya bila kata sifat takwa yang pertama itu, dia ada apa? Sifat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, yang kedua disebut oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, wal amal bima yaqtadat tanzil. Orang yang bertakwa itu beramal dengan apa yang telah ditentukan oleh at-tanzil. At-tanzil apa? Nama lain bagi Al-Quran. Al-Quran ada beberapa nama. Antara nama yang lain adalah Al-Dhikr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Dhikr. Apa dia? Al-Quran, yang sifatnya bagaimana? Memberikan peringatan. Dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaganya daripada sebarang bentuk penyelewengan. Tuan-tuan, baru-baru ini ada satu Al-Quran yang dicipta oleh penerbit tempatan, telah diluluskan pun oleh KDN, Kementerian Dalam Negeri. Tiba-tiba ada anak-anak tahfiz kita di Negeri Sembilan. Dalam mereka membaca Quran ini, mereka perasan ada cetakan yang salah pada setengah-setengah ayat, dan mereka laporkan hal ini kepada pihak berkenaan. Nak menyatakan kepada kita benar janji Allah Subhanahu wa ta'ala bahawasanya Allah akan memelihara kitab Al-Quran ini daripada sebarang bentuk penyelewengan sampailah kepada hari kiamat. Dan bagaimana sifat orang beriman? Menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan panduan dalam hidupnya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kali itu kita akan lihat bagaimana
Orang-orang yang beriman, dia akan ada sifat yang jelas. Orang-orang yang beriman akan mendapat banyak rahmat dan nikmat daripada Allah. Ini yang Allah nyatakan dalam surah Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Sadaqallahul azim. Dan kami turunkan sebahagian daripada Al-Quran sebagai rahmat dan penyembuh ataupun penawar kepada orang-orang yang beriman, dan tidak ada tambahan apa-apa kepada orang-orang yang zalim kecuali kerugian semata-mata. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, sebab itu Allah nyatakan dalam ayat yang awal dibacakan tadi, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Ia menjadi petunjuk bagi umat manusia, dan ia mengandungi penjelasan ataupun detail keterangan-keterangan terhadap petunjuk tadi. Dan ia juga bersifat sebagai Al-Furqan, pembeza di antara yang hak dan juga yang batil. Kerana itu tuan-tuan, Allah nyatakan lagi dalam surah Isra pada ayat yang lain, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah ya Muhammad, kebenaran pasti akan datang, kebatilan pasti lenyap. Sesungguhnya kebatilan pasti akan lenyap. Tuan-tuan, kita berada di akhir zaman. Ulama menyatakan bila melihat tanda-tanda kecil kiamat, mereka mengatakan bahawasanya seolah-olah tanda kecil kiamat ini sudah hampir lengkap keseluruhannya. Tinggal lagi kita menunggu tentang tanda-tanda besar kiamat. Kerana itu ulama sudah menyarankan kepada kita hari ini bagaimana banyakkan membaca surah Al-Kahfi, terutamanya 10 ayat yang awal daripada surah Al-Kahfi. Kerana apa? Ia mampu melindungi kamu daripada fitnah Masih Dajjal. Tuan-tuan, dibayangkan oleh ulama, apabila Dajjal keluar kelak, di dahinya tertulis kafir bermata satu. Di saat dia mengajak manusia untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seandainya kita tidak memiliki iman yang teguh, maka ramai yang akan menjadi pengikutnya kelak. Wal-niyazubillah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, sebab itu hal ini yang berlaku dalam keadaan serba terbalik, tidak mengikut fitrah yang biasa. Tuan-tuan, mereka yang menjulang pagi kebatilan diangkat, disanjung. Mereka yang memperjuangkan kebenaran dipandang serong, diletakkan pada tempat yang hina. Maka bagaimana kata Allah? Bila tiba hari kiamat nanti, segala keadaan ini akan berubah kepada biasa, akan kembali kepada fitrah. Bila mana Allah menyatakan dalam surah Al-Waqi'ah, Bismillahirrahmanirrahim, Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kazibah khafidatur rafi'ah. Apabila tibanya hari kiamat itu, dan tidak ada seorang pun daripada kamu yang dapat mendustakan tentang benarnya hari kiamat itu akan tiba. Pada hari berkenaan, golongan yang hina akan direndahkan kedudukan mereka, dan golongan yang benar akan diangkat dan dimuliakan derajat mereka. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita lihat apa yang berlaku di Mesir pada hari ini, apa yang berlaku di Syria, apa yang berlaku di Palestin, apa yang berlaku di Myanmar, apa yang berlaku di Uyghur, China.
kita melihat umat Islam ditindas sewenang-wenang. Umat Islam yang berpegang pada sandaran yang benar, Quran dan Sunnah, dibunuh sewenang-wenang. Sebab itu bila mana Jeneral Fattah As-Sisi naik sebagai Presiden Mesir yang baru, di atas terkorbannya ribuan pejuang-pejuang Ikhwan Al-Muslimin, maka kita faham kamu naik dalam keadaan yang tidak benar. Dan kami masih yakin Presiden yang sah bagi kerajaan Mesir adalah Dr. Morsi. Maka hal ini bahawasanya kamu kena ingat, segala kuasa yang kamu dapat dengan cara yang tidak benar akan diperhitungkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Bashar al-Assad membunuh hampir ribuan, puluhan ribu daripada rakyatnya. Maka dia mendakwa bila mana pemilihan presiden baru-baru ini dia mendapat sokongan 70% daripada rakyat, sedangkan kajian dibuat dia hanya menguasai 50% daripada bumi syariah sekarang. Maka bagaimana dia boleh mendakwa dia mendapat 70% sokongan? Maka kita faham kumpulan-kumpulan ini yang mendapatkan kuasa dengan cara yang tidak benar, maka tunggulah saat perhitungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kamu disanjung, hari ini kamu dijulang di atas dasar yang batil. Maka pada hari kiamat kelak Allah akan mengembalikan kedudukan orang-orang yang beriman yang selama ini dipandang serong dan diletakkan pada tempat yang tidak sepatutnya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kerana itu saya katakan, tolong jangan kita lokit berdoa selepas selesai daripada solat fardu 5 waktu, selesai daripada solat sunat kita, khusus pada bulan Ramadan ini, sama-sama kita angkat tangan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin fi kulli makan wa kulli zaman. Ya Allah, bantulah Islam, bantulah umat Islam yang sedang ditindas pada hari ini di seluruh dunia, dan bantulah pejuang-pejuang Islam yang ikhlas untuk mendaulatkan agama-Mu ya Allah pada setiap masa dan pada setiap ketika. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kerana itu kita sebutkan ini yang kedua, beramal dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut Al-Quran. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kalau boleh saya sentuh sedikit. Baru-baru ni tuan-tuan kita kecoh, kita heboh dengan coklat Cadbury yang ada DNA babi dalam coklat Cadbury. Tuan-tuan masing-masing heboh. Lepas tu dia petikai pula, dia kata apa, Ustaz, macam mana saya ni Ustaz, dah bertan-tan coklat Cadbury saya makan Ustaz, saya kena samak mulut ke tidak, saya kena cuci darah ke tidak? Tuan-tuan, pada ketika JAKIM sudah buat pengumuman tidak ada DNA babi, walaupun yang awal daripada Kementerian Kesihatan mengatakan ada bukti, maka kalau sudah ada ragu-ragu di situ, maka ambil petunjuk daripada Nabi SAW. Kata Nabi apa? Da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Sadaqah Rasul. Tinggalkan apa yang meragu-ragukan kamu kepada apa yang tidak meragu-ragukan kamu. Kerana apa? Dengan kamu tinggalkan apa yang menjadi keraguan bagi kamu, akan lebih menenangkan hati dan jiwa kamu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebab itu ulama berbahas, apabila kamu termakan, istilahnya termakan, bila dah makan baru tahu ada DNA babi, ada benda yang haram dalam makanan yang kita makan. Lalu kata ulama, bagaimana? Dimaafkan. Sebab apa tuan-tuan? Kita tak pasti, kita tak tahu. Selepas itu baru kita diberitahu, maka kata ulama, dimaafkan. Maka dalam hal ini kita lihat bagaimana
dalam bab dosa-dosa yang lain, tuan. Saya nak tanya, adakah istilah yang dinamakan sebagai tuan? Ada orang yang terzina, tuan-tuan? Ada orang yang termerompak? Ada ke orang yang terlibat? Ada ke orang yang terrasuah? Tidak ada. Sebab dosa-dosa tadi, tuan-tuan, dilakukan dengan akal yang sedar dan jiwa yang sedar. Maka kerana itulah kita katakan bahawa kadang-kadang kita bersikap selektif dalam bab dosa ini. Mana-mana dosa yang kita rasa boleh kita elak, kita tak buat. Tapi yang dosa yang kita rasa boleh kita tauti, kita buat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kata sahabat saya Ustaz Husni Abdul Rahman, bila kata orang Melayu ni, tuan-tuan, cukup sensitif dengan babi. Sebab itu bila kita maki orang, kita kata babi, itu rasa betul. Tapi kalau kita maki kata khinzir, tak rasa. Pergi pula Indon, dia kata babi ni dipanggil apa? Kerbau pendek, lagi tak rasa betul. Tapi kalau orang maki kita kata apa? Babi, rasa betul. Ustaz pagi-pagi ni mencabut, tidak nak bagi contoh. Tuan-tuan, kita nak makan coklat, tiba-tiba tahu ada babi, kita sanggup buang tak makan. Tapi duit yang kita beli coklat itu menang nombor ekor semalam, kita tak soal. Maka ini yang dikatakan sikap double standard, selektif dalam bab dosa. Kata Ustaz Husni, cuba bayang, dalam dosa-dosa yang lain itu seolah-olah ada babi juga dalam dosa-dosa lain. Kita bagi contoh dosa bab riba. Tuan-tuan, kata Nabi SAW, dosa riba ini 26 kali ganda lebih besar daripada dosa zina. Zina sudah berdosa besar. Tiba-tiba Nabi kata dosa riba itu 26 kali ganda lebih besar daripada dosa zina. Sampai Allah ijtihad perang kepada siapa? Kepada orang yang masih mengamalkan riba dalam Al-Quran. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, katalah kita buat loan konvensional, kita buat loan secara tidak Islam, ada unsur riba. Kita beli kereta, beli rumah, apa kata Ustaz Husni? Cuba bayar. Kita bawa kereta, yang duduk sebelah kita tu siapa? Babi. Baru rasa. Kita tengok TV, tadi tengok Brazil lawan Chile, tuan. Sampai pukul 3 pagi tu yang mata tak apa nak buka tu, tuan. Kita tengok TV, sebelah duduk kita dekat sofa tu siapa? Babi. Cuba bayar. Maka bila kita letak seolah-olah dosa lain pun sama berat dengan dosa makan benda yang haram, maka kita akan rasa berwaspada. Soalnya kadang-kadang kita masih double standard. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian yang ketiga, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang dikatakan takwa itu bagaimana? Wal qana'atu bil qalil. Reda, sifat berpadu dengan aku yang ada, qana'ah walaupun sedikit. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tidak ada pula yang mengajar kita untuk menjadi orang yang pemurah, melainkan Ramadan Al-Mubarak. Tidak ada pula yang mengajar kita untuk menjadi orang yang bersederhana dalam bab makan minum kita, melainkan bulan Ramadan Al-Mubarak. Sebab itu kadang-kadang kita tak faham. Sepatutnya Ramadan menjadi satu bulan yang kita memperbanyakkan amal ibadah. Tiba-tiba kita cenderung untuk menjadi orang yang membazir pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pada bulan Ramadan ini tuan-tuan tengoklah, mula petang hari ini, hari pertama Ramadan, di mana-mana tempat ibarat cendawan tumbuk akan ada bazar Ramadan. Betul? Dan kita ni tuan-tuan, kalau orang yang kerja,
Kalau selama ni balik pukul 5 petang, 5.30 petang, bila bulan puasa, automatik kita tukar waktu balik. Kita balik pukul 4.30 petang. Sebab apa? Nak kejar bazar Ramadan. Punya hebat kita membazar sampai membazir, tuan-tuan. Itu pun banyak benda yang kita tak jaga. Asal-asal nak cari paha ayam, last-last jumpa paha orang pula, tuan-tuan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Maka diajar kepada kita, jangan jadi orang yang membazir. Kerana orang yang membazir itu sedara syaitan. Tiba-tiba pada bulan Ramadan, sebelum Ramadan, kita boleh kontrol makanan kita. Kita boleh kontrol makanan yang berbaki, tidak terlalu banyak. Tiba-tiba Ramadan, kita menjadi orang yang membazir. Ternyata bertentangan sangat dengan falsafah Ramadan itu. Tuan-tuan, ada orang hari ini, bila buka puasa hari pertama, tuan-tuan, seolah-olah dia balas dendam. Semalam pun hari terakhir, boleh makan lagi, tuan-tuan, dia dah balas dendam lah, tuan-tuan. Dia makan segala benda yang dia nak makan. Nasi Arab kambing golek berpuluh-puluh ketul, tuan-tuan. Maka hari ini tunggulah nanti. Bila kadar air saja, tuan-tuan, 3 jenis. Soya cincau, temikai laci, bandung, tuan-tuan. Sebelum daripada makan berat, ada pula mukadimahnya. Apa dia, tuan-tuan? Murtabak besar, kemudian kalipak besar. Habis daripada itu baru makan berat. Nasi ayam, nasi goreng USA, nasi Arab. Habis daripada itu, ingat dah habis pula, tuan-tuan. Rupanya ada pula pemanis mulut, kuih lopes, mulut panggang, tuan-tuan. Habis daripada semua dia makan, licin atas meja, dia pun tersandar tak usah. Bila Bilal panggil untuk salat sunat tarawih, salat tarawih, dia pun jawab di rumah, tuan-tuan. Dalam keadaan dah tersandar, dia kata apa? Yalah, aku datang waktu murid. Allahu Akbar. Datang juga, tapi bila? Waktu murid. Masya Allah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu, bila kata Ramadan, ajar kita untuk berpada dengan apa yang kita ada. Jangan membazir. Dan yang kedua, saya ingatkan pesan daripada seorang ulama. Bila kamu puasa, bermaksud kamu taat pada Allah. Kamu sanggup tak makan benda yang halal. Kerana apa? Kamu sedang berpuasa. Walaupun bawah tudung saji itu ada lagi nasi Arab yang tak habis sapu tadi, tuan-tuan. Tapi sanggup tak makan sebab apa? Kita sedang berpuasa. Tiba-tiba, tuan-tuan, kata ulama ini, jangan kita cemarkan puasa kita dengan kita membeli barang daripada orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita pergi bazar Ramadan, tiba-tiba kita beli makanan daripada orang yang tidak tutup aurat. Orang yang tidak tutup aurat ini bagaimana? Orang yang ingkar kepada perintah Allah. Kita beli makanan yang dibuat daripada air tangan dia, maka dicadangkan oleh ulama ini. Kalau kita masih ada isteri, kita ada anak-anak yang boleh memasak, maka bulan Ramadan kita masak saja di rumah. Kita makan sama-sama ahli keluarga, makan daripada air tangan isteri ataupun seorang ibu lebih berkat berbanding kita beli daripada air tangan seorang yang tidak ikut kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, pengalaman saya, satu ketika bila nak buka puasa, beli air soya. Kita ingat dah betul tak kita beli dengan seorang anak gadis yang elok tutup aurat. Kita ingat dia dah toki kedai. Habis kita beli, tiba-tiba datang dia punya bos yang sebenar. Siapa? Seorang anak muda lelaki yang pakai seluar pendek, berantai, bersubang. Bila balik, sebelum daripada nak buka puasa, Masya Allah, soya ni, tuan-tuan, basi. Mungkin Allah nak tunjuk, wallahualam. Sebab itu ingat sungguh pesan ulama, jangan kita cemarkan puasa kita. Kita puasa ini tunduk taat kepada Allah,
tiba-tiba buka beli makanan daripada tangan orang yang tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian yang keempat, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, wasti'dad liyaumir rahim. Takwa itu bermaksud apa? Takwa bermaksud kamu bersedia untuk menghadapi hari perpindahan. Bila sekarang ini kita berada di alam dunia, kemudian kita akan berpindah ke mana? Alam barzakh. Selepas itu kita akan berada di alam mahsyar, alam akhirat. Tuan-tuan, saya minta kita buat sedikit bayangan imajinasi pada pagi ini. Di depan saya hari ini, tuan-tuan, ada macam-macam kelompok umur. Ada yang baru 20-an, ada 30-an, ada 40-an, 50-an, 60-an, mungkin 70-an, 80. Tuan-tuan, umur dunia kita singkat. Tuan-tuan cuba bayang, tuan-tuan buat satu garisan lurus. Kemudian tuan-tuan tik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bayangkan setiap tik itu menandakan 10 tahun kemudian. Maka kalau kata ada 6 tik bermaksud 60 tahun kemudian. Itu umur dunia. Yang kata Nabi SAW, umur umatku di antara 60 tahun hinggalah 70 tahun. Dengan kata lain, pendek umur umat Nabi SAW. Kali itu ulama berbahas bagaimana umat Muhammad beruntung. Sudahlah berada umat akhir zaman, tiba-tiba Allah janji masuk dulu dalam syurga Allah paling awal berbanding umat-umat yang terdahulu sebelum daripada kita. Satu. Yang kedua, tuan-tuan, Allah anugerahkan Lailatul Qadar kepada kita. Maka Allah katakan dalam surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Tahukah kamu apa dia malam Al-Qadar? Iaitulah satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tuan-tuan, Nabi Adam AS umurnya 1000 tahun. Nabi Nuh AS kata Allah dalam Quran 1000 tahun kurang 50 tahun. Berapa? 950 tahun. Begitupun dalam tempoh itu tidak sampai 100 orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur Nabi Ibrahim AS ada riwayat mengatakan hampir 200 tahun. Sebab itu Nabi Ibrahim dikurniakan Nabi Ishaq pada ketika dia sudah lanjut usia. Tuan-tuan, umur Nabi SAW hanyalah 63 tahun. Tetapi kita bayangkan, bila mana Allah berikan anugerah Lailatul Qadar kepada umat Muhammad, 1000 bulan bermaksud bila kita buat kira-kira lebih kurang 83 tahun 4 bulan. Dan Allah kata bukan spesifik 83 tahun 4 bulan, bahkan lebih baik daripada 1000 bulan itu. Tuan-tuan, katalah dalam kita puasa, daripada kita akil balik sampailah kita umur hari ini, katalah lebih kurang 30 tahun kita dah puasa. Dalam tempoh itu paling kurang kita dapat 15 kali Lailatul Qadar. Cuba tuan-tuan darab 15 darab dengan 83 tahun 4 bulan, Masya Allah. Maka kita sebut begini, dalam umur dunia tadi singkat, kalau dibayangkan 6 tik itu sebagai 60 tahun, selepas itu kita meninggal dunia, kita akan pergi ke mana? Ke alam barzakh. Tuan-tuan, saya nak tanya, bermula daripada Nabi Adam AS sampailah orang yang mati yang terdekat sama ada pagi ini ataupun selepas ini, dunia masih belum kiamat. Bermaksud alam barzakh ini juga panjang, tak tahu sampai mana. Selepas daripada alam barzakh kita akan dibangkitkan.
akan dibangkitkan ke mana? Iaitulah ke alam masyarakat, alam akhirat. Saat itu kita akan diperhitungkan amalan kita. Ini yang Allah sebut dalam surah Al-Qari'ah. Wa amma man saqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang berat timbangan amalan kebaikannya, di mana? Mizan neraca timbangan Allah, maka dia akan hidup dalam keadaan senang lenang. Di mana? Dalam syurga Allah. Sebaliknya tuan-tuan, mereka yang ringan timbangan amalan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah wal iyazbillah. Orang bertanya pula, Ustaz, kalau sudah masuk dalam neraka, sudah masuk dalam syurga Allah, berapa lama kita berada dalam syurga Allah? Maka Allah sebut antaranya dalam surah Al-Bayyinah, khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Mereka kekal dalam syurga untuk selama-lamanya, maka Allah redha ke atas mereka dan mereka juga redha dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka. Tuan-tuan, bermaksud apa? Kalau Allah sudah masukkan kita ke dalam syurga-Nya, maka bermaksud selama-lamanya lah kita berada dalam syurga Allah. Kemudian bagaimana pula mereka yang dikumandangkan dalam neraka Allah? Maka jawapannya juga sama, khalidina fiha abada. Mereka yang dikumandangkan ke dalam neraka Allah, kekal dalam neraka Allah untuk bila? Selama-lamanya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kecuali kata ulama yang berbahas, mereka yang masih ada iman sebesar biji sawi yang disebutkan dalam sepotong hadis. Ada yang mengatakan sebesar zarrah. Zarrah ini ulama tafsir sebesar atom. Atom ini hanya boleh dilihat melalui mikroskop. Tuan-tuan, kalau seseorang itu masih ada iman, walaupun sebesar biji sawi, kata Nabi SAW, tetap dia akan masuk ke dalam syurga Allah setelah dia diseksa dalam api neraka di atas dosa dan maksiat yang dilakukan. Persoalannya tuan-tuan, sanggup ke kita nak diumpankan dulu ke dalam neraka Allah? Hari ini tuan-tuan, panas dunia pun kita tak tahan. Tiba-tiba ada orang yang kadang-kadang hebat nak cabar Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua orang nak masuk syurga, siapa nak masuk neraka Allah? Kalau semua orang sibuk nak buat amal, siapa yang nak diumpankan ke dalam neraka Allah? Tolong jangan campur sangat mulut kamu. Kamu belum kenal tentang Allah yang bila mana kata siksaan Allah sangat dahsyat, sangat azab, tidak dapat ditanggung oleh mana-mana manusia. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, maka dengan itu kita sebut Ramadan yang akan kita sambut bermula daripada hari ini. Tuan-tuan, saya katakan, sebagaimana tidak ada jaminan kawan-kawan kita yang dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun sudah berada pada bulan Rajab dan Sya'ban, mereka tidak sempat bertemu dengan Ramadan, samalah dengan kita yang sudah berada pada bulan Ramadan, belum ada jaminan yang kita pasti akan menghabiskan bulan Ramadan al-Mubarak. Tuan-tuan, kalau ingat balik kisah tahun lepas, ada satu berita yang cerita tentang kemalangan yang melibatkan 3 orang ustazah dan seorang ustaz. Sahabat saya yang kebetulan waktu dulu bekerja di Sarawak. Tuan-tuan, 3 orang ustazah, seorang ustaz ini dalam perjalanan buka puasa, majlis buka puasa di Betong, Sarawak. Daripada Kuching nak ke Betong ini ambil masa lebih kurang 5 jam perjalanan.
sahabat kami ini almarhum Ustaz Ibrahim Haidi, orang Sibu Sarawak, masih bujang. Maka kata sahabat yang terselamat dalam kemalangan itu, pada ketika dia sedang drive ketika itu, maka ada kawan dia call. Tuan-tuan, bila kawan call, kawan ni tanya, Ustaz, bila kita nak kahwin Ustaz? Ustaz, bila Ustaz nak kahwin? Dia pun bergurau kata apa, sihat, tak ada masalah. Kelak kami tu dapat bidadari syurga. Kelak nanti saya ni dapat bidadari syurga, Allah bagi pada saya. Tuan-tuan, dalam kemalangan itu dia meninggal dunia dalam keadaan masih hujan pada bulan Ramadan Al-Mubarak tahun lepas. Mudah-mudahan Allah benar-benar mengotakkan janji untuk almarhum, memberikan kepada dia bidadari syurga, insya-Allah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kerana itu Ramadan yang kita nak sambut ini tuan-tuan bukan bulan biasa. Kalau kita menganggap Ramadan ini bulan biasa, rugilah kita. Dan disebutkan tadi oleh Nabi SAW, apabila tibanya Ramadan, maka apa yang berlaku? Pintu syurga dibuka. Kemudian apa lagi? Pintu neraka ditutup dan syaitan dibelenggu serta diikat. Tiba-tiba bulan Ramadan ada lagi buat maksiat. Tuan-tuan, orang tanya kenapa berlaku, maka kita jawab mudahnya begini. Saya nak tanya tuan-tuan, dalam setahun syaitan bersama dengan kita berapa bulan? 11 bulan. Apakah tidak mungkin selama 11 bulan itu dia dah rekrut anak buah dia tuan-tuan? Maka bila dia nak kena ikat, dia kata apa? Ma, aku dah nak kena ikat ni. Bulan puasa nanti kau jalan macam biasa. Itu yang kadang-kadang kita nampak hari ini pada bulan Ramadan, apa yang berlaku? Ada yang masih main nombor, ada yang tak puasa, ada yang sanggup terima rasuah pada bulan Ramadan. Dia sanggup tak makan benda yang halal sebab apa? Jaga perut. Tiba-tiba dia sanggup terima rasuah daripada jalan yang tidak benar. Maka ini di antara wajah-wajah yang dikatakan ulama, manusia yang bertopikkan syaitan, wal-iyazubillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ini yang dikatakan oleh Nabi SAW. Pada ketika Jibril AS datang kepada Nabi, pada ketika Nabi nak menyampaikan khutbah di atas mimbar, Jibril datang dengan beberapa doa. Tuan-tuan, antara doa Jibril apa? Celakalah mereka yang masih ada kedua orang tuanya yang masih hidup, tetapi menjadi sebab untuk dia tidak masuk ke dalam syurga Allah. Allahu Akbar. Tuan-tuan, tidak ada kebaktian yang lebih utama melainkan kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Tambahan lagi, mereka masih hidup, tiba-tiba mereka menjadi sebab untuk kita tidak masuk syurga Allah. Kata Jibril AS, celakalah golongan ini. Maka kata Nabi apa? Amin. Nabi mendoakan doa Jibril ini, mengaminkan doa Jibril. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kebetulan saya baru balik daripada umrah Rabu lepas. Pengalaman yang benar kita saksikan depan mata bagaimana ada di kalangan jemaah umrah ini satu keluarga, tuan-tuan, adik-beradik, laki dan perempuan, menyokong kursi roda untuk ayah mereka yang tidak berapa nak larat untuk berjalan kaki. Tuan-tuan boleh bayang, nak sorong kursi roda untuk ayah melakukan tawaf dan sebagainya itu tidak mudah, memerlukan tenaga dan kudrat yang kuat. Dan saya nampak depan mata saya ini bagaimana Allah mudahkan setiap urusan yang dilakukan oleh keluarga ini. Di saat kami tunggu beg hampir sejam lebih dekat KLIA 2, maka keluarga inilah yang pertama selesai. Mereka dapat beg mereka seluruhnya, nak menceritakan bagaimana tidak rugi bila mana kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Yang kedua, doa oleh Jibril AS.
Jibril kata apa? Ya Muhammad, celakalah mereka yang bertemu dengan Ramadan selepas berakhir daripada Ramadan masih belum dapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi aminkan juga doa Jibril ini. Tuan-tuan, kita ini hamba yang berdosa. Maka pada bulan Ramadan ini Allah melimpahkan segala rahmat dan nikmat kepada hamba-Nya. Dan Allah buka pintu keampunan seluas-luasnya. Maka tolonglah kita banyakkan berdoa kepada Allah. Banyakkan solat-solat taubat kepada Allah, agar Allah terima taubat kita, ampunkan dosa-dosa kita insya-Allah. Ini yang Allah sarankan dalam surah At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah di atas dosa-dosa yang pernah kamu lakukan sebelum ini dengan taubat nasuha. Kata ulama ada 4 syarat taubat. Yang pertama, ikhlas bertaubat kerana Allah, bukan kerana dipaksa, bukan kerana malu dengan pak mentua, bukan kerana malu dengan seseorang yang lain, tapi ikhlas nak bertaubat kerana Allah. Yang kedua, mengakui dosa-dosa yang pernah kita buat. Yang ketiga, menyesali dosa yang pernah kita buat. Dan yang keempat, berazam untuk tidak mengulang dosa-dosa yang pernah kita buat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, sebab itu tidak ada bulan yang doa orang di dalamnya lebih makbul berbanding doa pada bulan Ramadan. Tuan-tuan, kata Nabi SAW, mereka yang berdoa, yang berpuasa ini, dimakbulkan doa mereka bermula daripada mereka berpuasa sampailah mereka berbuka. Maka tolong banyakkan doa. Dan doa ini menandakan kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ada orang kadang-kadang macam mana? 10 hari pertama Ramadan bukan main bersungguh dia berdoa, panjang berjela doa dia. Masuk 10 yang kedua, dia dah mula tinggal separuh doa. Dia dah mula malam. Masuk 10 yang ketiga, tambah pula malam raya tuan-tuan, dia pun angkat tangan juga berdoa. Tapi bagaimana doa dia? Ya Allah, macam biasa. Allahu Akbar. Tuan-tuan, dia berdoa juga, tapi doanya macam mana? Ya Allah, macam biasa, macam yang aku minta sebelum-sebelum ini. Allahu Akbar. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kemudian bila kata Ramadan, tolonglah kita menjadi orang yang suka memperbanyakkan sedekah. Syahrul Jud, menjadi orang yang pemurah. Dalam bab sedekah ini kata ulama bagaimana? Jangan kita jadi orang yang mengungkit apa yang telah kita infak, apa yang kita sedekah. Tuan-tuan, ada orang bila masjid minta untuk apa? Kipas baru. Dia pun infak berpuluh-puluh kipas baru. Tiba-tiba menjelang akhir Ramadan, kipas yang diinfak ni tuan-tuan masih dah tak guna. Masih guna kipas orang lain pula. Dia pun tanya AJK masjid, tuan, apa hal tak guna kipas saya? Hari itu bukan main banyak saya infak. Maka AJK masjid kata apa? Minta maaf tuan, kipas yang tuan infak hari itu dah out of date. Ada hamba Allah infak kipas yang lagi canggih daripada kipas tuan. Tak ada bilah, tapi anginnya lagi kuat daripada kipas yang ada bilah. Allahu Akbar. Tuan-tuan, akhirnya marah balik AJK masjid. Inilah masjid. Masa minta bukan main, bila dah bagi tak guna pula. Tuan-tuan, hilang nilai pahala. Kamu dah bagi, jangan mungkin. Bila kamu mungkin, maka hilang nilai pahala. Yang kedua, tuan-tuan kena ingat, bila kita sedekah, kita infak. Dalam keadaan kita susah, kita infak lebih bernilai berbanding kita banyak duit, kita infak, kita sedekah. Itu yang kadang-kadang tuan-tuan bila tabung lalu, ada orang dia sedekah RM5 duit not hijau, tiba-tiba dia ambil pula beleng RM2. Kita kata apa barang lagu-lagu, engkau dah sedekah RM5, kau sedekah dah RM5.
Apa nak ambil pula belen bagi RM2? Tuan-tuan, kita tak tahu. Rupanya hamba Allah ini RM2 itulah untuk dia buka puasa nanti. Begitupun dia masa nak infak untuk masjid, maka RM3 dia bagi masjid, RM2 dia ambil balik. Sebab apa? Kalau dia tak ambil, tak ada duit, dia nak beli makan untuk buka puasa nanti. Allahu Akbar. Kemudian tuan-tuan, jangan pula take for granted. Bila Nabi SAW menyatakan di antara senyum kepada saudara kamu itu sudah dianggap sedekah, maka jangan pula bila lalu tabung depan kita, kita senyum je dekat tabung depan. Maka bila kawan kita kata, apa hal kau senyum kat tabung, aku sedekah lalu. Allahu Akbar. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, Ramadan 1 bulan menjadi harapan kita untuk apa? Khatam Al-Quran. Ini yang dipesan sungguh oleh para ulama. Kita tuan-tuan jadi rajin sembahyang pada bulan Ramadan, rajin ibadat pada bulan Ramadan ni tak salah, memang bagus. Setakat yang saya kuliah subuh sebelum ni tuan-tuan tak ramai macam ni. Tapi pada bulan Ramadan ni kita faham ramai muka-muka baru. Tak ada masalah, datanglah tuan-tuan. Kita doakan istiqamah. Habis daripada Ramadan, muka-muka ni jugalah yang akan datang masjid tuan-tuan. Amin, kita doa sama-sama. Biar lekat sebulan Ramadan kita beramal ini, mudah-mudahan kesannya bila 11 bulan akan datang. Tuan-tuan, ada orang yang kadang-kadang rajin beribadah bila pada bulan Ramadan, dia tak salah. Tapi yang salah bila dia rajin hanya pada bulan Ramadan saja. Bulan-bulan lain dia malah balik macam biasa. Ini yang ada orang dia baca Quran, hari ketiga dah masuk juzuk 20. Orang lain hari ketiga juzuk ketiga, satu hari satu juzuk. Contoh, dia hari ketiga dah juzuk 20. Bila kita tanya apa hal cepat sangat kau baca Quran, orang lain baru juzuk 3, dia pun sebut, bukan aku Ustaz, saya sambung yang tahun lepas punya Ustaz. Allahu Akbar. Dia baca Quran tetapi hanya pada bulan Ramadan. Habis Ramadan dia tinggal Quran, Masya Allah. Kemudian apa tuan-tuan? Yang ketiga, tolong, pada bulan Ramadan ini ramai orang datang masjid. Maka jaga adab bila kita datang masjid rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita pergi Masjidil Haram tuan-tuan, dia lain. Kita tengah sujud pun orang langgar kepala kita. Sebab apa? Terlalu ramai, terlalu panjang. Tapi tempat kita masih boleh kontrol. Maka elakkan lalu depan orang yang solat. Kenapa Nabi larang sungguh? Siapa-siapa yang tahu besarnya dosa lalu depan orang yang solat, maka disanggup berhenti selama 4. Sahabat kata Nabi tak jelas 4 bulan ke, 40 hari ke, 4 tahun ke, wallahu a'lam. Tapi nak membayangkan besarnya dosa bagi mereka yang lalu depan orang yang solat. Sebab itu tuan-tuan kena jaga-jaga. Bila kata kitab fiqh, apabila orang lalu depan kita solat, kita kena buat signal begini, letak hulurkan tangan begini. Sebab apa? Sebagai signal kita sedang solat. Maka dia faham. Masalah timbul bila orang sembahyang Jumaat. Kebetulan hamba Allah ni pula datang lewat masbuk rakaat kedua baru sampai. Orang lewat sembahyang Jumaat ni di mana tempat tuan-tuan? Saya bila pergi Masjidil Haram baru ni di Kaabah, 2 jam sebelum Jumaat dah tutup pintu masjid. Dah tak boleh masuk Masjidil Haram. Itu 2 jam sebelum. Bila hari Jumaat di Makkah, Masya Allah. Tempat kita tuan-tuan, imam dah sembahyang rakaat kedua baru sampai. Maka di mana orang lewat ni? Dekat pintu masjid. Tempat orang letak selipar, letak kasut. Maka habis orang bagi salam, orang kita pun fahamlah kadang-kadang tak menyempat tu. Imam tak baca doa, dia dah cabut. Ini orang yang sungguh. Kalau kamu tak sempat baca doa sekalipun dengan imam, maka baca doa sendiri dengan Allah. Sebab apa? Orang yang tak minta dengan Allah ni orang yang sombong, kata para ulama. Maka dia pun cabut, dia pun nak keluar cepat.
Bila keluar cepat, lalu depan hamba Allah ni tadi. Tuan-tuan, hamba Allah ni tadi pun, dia pun belajar juga. Engkau ni kalau orang lalu depan orang solat, kau solat, maka letak tangan ini sebagai signal engkau sedang solat. Tuan-tuan, lalu seorang dia pun hulur tangan, orang pun salam dengan dia. Maka berlakulah majlis salam bersalaman depan pintu masjid. Allahu Akbar. Sidang jemaah dirahmati Allah sekalian. Kerana itu Ramadan satu bulan juga ajar kita untuk apa? Jaga mulut, jaga pandangan mata dan sabar. Kerana itu pandangan mata kena jaga sungguh tentu. Kalau tak, sia-sia. Elakkan menonton TV banyak sangat pada bulan Ramadan. Kemudian telinga pun sama. Elakkan dengar benda-benda gosip, benda-benda berita yang tidak benar, yang fitnah. Untuk apa? Mengelakkan pahala puasa kita makin berkurang. Jaga mulut kita. Kadang-kadang ada orang kata, "Oh Ustaz, saya ni banyak tidur bukan apa, sebab saya bimbang. Kalau saya jaga je, saya mengumpat. Asal mengumpat je jaga." Allahu Akbar. Banyak lagi benda lah kamu boleh buat bila kamu jaga. Zikir, baca Quran, banyak benda kamu boleh buat. Tiba-tiba bagi alasan banyak tidur sebab apa? Takut mengumpat. Kemudian tuan-tuan kena ingat, ada orang yang puasa tapi tak solat. Ini pelik tuan-tuan. Macam mana orang yang hebat puasa tiba-tiba tak solat? Kadang-kadang dia bagi alasan apa? Ustaz, di Sarawak tuan-tuan pengalaman, kami puasa Ustaz, sudah separuh mati Ustaz. Kami bimbang, pun kami solat lalu terus mati kami itu. Allah Akbar. Tak ada hal lah tuan-tuan. Para sahabat Nabi SAW bulan Ramadan berat. Tiba-tiba kita puasa tak boleh nak solat, Masya Allah. Kemudian Ramadan kena banyak sabar. La taqdar, jangan marah. Kita faham, kita pakat nak balik awal dekat rumah masing-masing. Sebab apa? Nak buka puasa dengan hari keluarga. Tiba-tiba bila balik bulan Ramadan ni tuan-tuan, jalan jam luar biasa. Kita balik ni kita dah ikut queue, ada orang potong queue. Ustaz kata sabar, saya dah sabar Ustaz. Tapi ujung-ujung tu keluar juga Ustaz, apa accident lah kau nanti. Tuan-tuan, doa orang puasa ni makbul tuan-tuan. Tak lama kemudian kawan yang tadi accident sungguh, lagi lambat kita sampai ke rumah tuan-tuan. Allah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu kita sebutkan Ramadan Al-Mubarak, Ramadan Karim ini, maka satu bulan yang kita minta dengan Allah, mudah-mudahan bagilah kepada aku kekuatan ya Allah, supaya aku mengisi Ramadan kali ini, tahun ini, dengan pengisian yang terbaik insya-Allah. Tuan-tuan, kita bertemu dengan hari ini yang dinamakan Piala Dunia World Cup. Saya nak kata kepada orang-orang yang minat bola ni, kamu nak bangun, bangunlah, tak ada masalah. Tetapi tolong jangan sebab dengan bola tu kamu leka untuk tunaikan benda yang utama. Apa dia? Solat, bermunajat dengan Allah. Tuan-tuan, kalau perlawanan pukul 12.30 malam, dia habis pukul berapa? 2.30 pagi. Maka sebelum kamu nak tidur sekejap untuk bangun sahur, solat tahajud walaupun 2 rakaat. Kamu bangun pukul 4 pagi pula, sebab apa? Sebab nak tengok pula bola, match pukul 4 pagi. Habis pukul 6 pagi, pergi sembahyang subuh jemaah dekat masjid. Paling kuat kita ada dalil berhujah dengan Allah. Ya Allah, aku bangun malam ini bukan semata-mata sebab bola, tapi juga aku bermunajat, berdoa kepada Engkau ya Allah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, Ramadan satu bulan kalau boleh kurangkan selisih faham. Sebab itu tak timbul isu dah. 8 salah 20, 20 salah 8, tak payah timbul isu dah tuan-tuan. Yang 8 salah 20 dia kata, engkau ni sembahyang banyak-banyak buat apa? Mengantuk je lebih. Tuan-tuan, mengantuk dalam solat bukan macam kita mengantuk bawa kereta. Mengantuk bawa kereta boleh singgah Petronas, minum air Nescafe tuan-tuan. Mengantuk dalam solat, ikhtiarlah buat macam mana pun bagi hilang mengantuk. Cubit tangan ke, ketik mulut ke, terpulang tuan-tuan. Yang penting hilang mengantuk.
Yang berlaku biasa bagaimana tuan-tuan? Bila dah sujud itu, kadang-kadang dia confuse. Lepas ni duduk antara dua sujud ke tahiyat akhir. Sebab apa? Dia tertidur tuan. Maka pun dia pun kata tak apalah, aku tawakal, aku duduk tahiyat akhir. Sepatutnya duduk antara dua sujud. Kalau aku silap pun tak apa, kawan sebelah tak apa. Tuan-tuan habis salam, kawan sebelah tak tegur. Sebab apa? Dia pun mengantuk juga kan? Yang 20 salah dapat. Engkau faham sembahyang cepat sangat, pilih pula imam 8 rakaat yang Fatihah senafas tuan-tuan. Mula pukul 9 suku dah habis, Masya Allah. Habis 9 suku lepak dekat kedai mamak. Baik engkau buat macam aku 20 rakaat. Tuan-tuan tak payah salah antara satu sama lain. 8 tak payah salah 20 tak payah salah 8. Sebab apa? Ada lagi pihak yang perlu disalahkan. Siapa? Yang tak semai langsung tuan-tuan. Dia kata aku relax aja, tak ada orang nak salahkan aku. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kita dah sebut yang terbaik bagaimana Ramadan ini satu bulan pesta ibadah. Maka kalau kita boleh buat dengan rakaat yang terbanyak 23 rakaat, 20 tarawih, 3 witir dengan kualiti yang paling hebat kepada Allah, maka itu yang terbaik. Kalau kata memadai dengan 8, itu yang kita mampu pun tidak ada masalah. Tetapi jangan sampai kita hilang prioriti. Tuan-tuan, mana lebih afdal, lebih utama? Solat fardu berjemaah pada bulan Ramadan ke ataupun solat sunat tarawih berjemaah pada bulan Ramadan? Ada orang dia tak miss tuan-tuan. Solat tarawih berjemaah tiap-tiap malam dia datang masjid. Tiba-tiba solat fardu berjemaah satu waktu pun dia tak datang masjid. Ini orang yang rugi. Sebab apa? Solat sunat tarawih nama pun sunat. Berbanding dengan solat fardu di waktu yang dianggap sebagai fardu wajib, maka tolong jangan hilang prioriti keutamaan. Yang wajib utamakan berbanding yang sunat. Sidang jemaah dirahmati Allah sekalian. Mudah-mudahan dengan itu juga kita faham di antara hikmah yang Allah bagi pada orang puasa kelebihan apa? Mulut orang puasa ni tuan-tuan, Masya Allah. Kata Nabi SAW, lebih wangi, lebih harum daripada wangian kasturi. Tapi ingat tuan-tuan, ia di sisi Allah. Di sisi manusia tetap busuk macam biasa. Jadi sebab itu, kita sebelum daripada nak solat, urus gigi, siwak, bersugi. Untuk apa? Dapat pahala sunnah. Ini tidak. Dia kata apa? Mak, aku dengar kata Nabi, mulut orang puasa ni lagi harum daripada wangian kasturi. Cuba kau bau sikit, bau mulut aku ni, Mak. Dia pun bau mulut dekat kawan dia. Iksan kawan dia tuan-tuan. Sebab apa? Yang wangi itu di sisi Allah. Di sisi manusia tetap busuk macam biasa. Sidang jemaah dirahmati Allah sekalian. Maka dengan itu mudah-mudahan yang kita nak sebut bagaimana kita ini seumpama dalam peraduan kontes. Cuba tuan-tuan tengok orang yang masuk pertandingan maraton. Yang masuk pertandingan imam muda pencetus ummah. Awal-awal ni kan ramai peserta ni. Kalau maraton tu sampai 10,000 orang, pencetus ummah 10 orang. Cuba tuan-tuan tengok yang final itu, yang sampai ke garisan penamat berapa orang? Kadang-kadang tak sampai pun selama yang berada di garisan permulaan tadi. Maka kita sebut, untuk dapatkan takwa bagaimana? Kena ada konsisten. Untuk dapatkan takwa kena ada bagaimana? Kena ada stamina yang kuat. Baru kita sampai ke garisan penamat. Kalau tidak, kita bimbang, kita gugur dalam habisan Allah Subhanahu wa ta'ala. 10 malam pertama, masjid suram melimpah sampai ke belakang. Luar biasa tuan-tuan. Sampai ada terpaksa sembahyang dekat jalan kau. Dia marah pula dekat THK masjid. Apa hal tak sedia sejadah? Saya datang penat-penat, saya kena sembahyang atas jalan kau. Marah dia tuan-tuan. Padahal malam biasa kamu tak datang pun. Malam Ramadan awal pertama tu je kamu datang. Esok tak datang dah kamu. Tuan-tuan, 10 malam yang kedua tinggal separuh.
10 malam yang ketiga dia balik asal macam biasa. Tinggal Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siap adalah satu dosa macam bulan-bulan sebelum Ramadan. Maka tanya Tok Imam, Tok Imam, jemaah bagaimana kata balik kampung Ustaz? Maka bila cek di kampung masih seorang pun kosong juga kata. Habis itu bagaimana belaka jemaah ni? Rupanya yang bapa-bapa sibuk gantung langsir raya, yang ibu-ibu sibuk buat kuih raya, yang anak-anak main muncul raya, sampai hantu raya pun pening. Aku pun tak raya macam ni sekali. Allahuakbar. Sidang jemaah dirahmati Allah sekalian. Maka dengan itu mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, terimalah puasa kami. Kami berpuasa hanya kerana Engkau dan untuk Engkau ya Allah. Maka berkatilah kehidupan kami, berkatilah amalan yang kami laksanakan pada bulan Ramadan ini, dan berilah kami kekuatan agar dapat kami isi Ramadan ini dengan terbaik daripada kami hanya untuk Engkau ya Allah. Maka dengan itu, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah daripada diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifati wassahhil lana abwaaba fadlik ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, dengan izin daripada pihak masjid, maka saya membawa hajat daripada sahabat-sahabat di Bumi Kenyalang Sarawak untuk menjalankan program dakwah pada bulan Ramadan, menyampaikan sumbangan kepada fakir miskin, ibu tunggal, anak-anak yatim, kebanyakannya di kampung-kampung pedalaman yang kadang-kadang kemudahan asas mereka untuk melaksanakan ibadah pun payah. Mereka yang baru masuk Islam, untuk mengamalkan Islam mereka agak payah. Jadi saya mohon, kalaulah ada tuan-tuan yang memberikan sumbangan, untuk saya sampaikan kepada sahabat-sahabat yang sedang melaksanakan gerak kerja dakwah di Bumi Kenyalang Sarawak, maka bolehlah untuk berjumpa saya lepas ini. Mudah-mudahan dengan sedikit sumbangan daripada tuan-tuan pada hari pertama Ramadan ini membolehkan mereka melalui hari-hari Ramadan ini dengan lebih baik insya-Allah. Satu ketika seorang mufti Arab Saudi, bila ditelefon oleh seorang pemanggil, tiba-tiba mufti ni tuan-tuan dia menangis. Sebab apa menangis? Yang memanggil itu adalah seorang daripada Somalia. Dia tanya apa? Wahai Tuan Mufti, adakah amalan puasa kami ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebab apa? Kami tak ada langsung makanan nak bersahur ataupun berbuka. Allahu Akbar. Tuan-tuan, maka kita faham ada saudara-saudara Islam kita yang susah di kampung pedalaman, yang kadang-kadang baru masuk Islam, nak amal Islam ini tuan-tuan payah. Kadang-kadang mereka tak boleh nak elak lagi nak beli makanan yang halal, masih terlibat dalam benda-benda yang haram bagi yang mereka bela satu ketika dulu. Maka mudah-mudahan dengan itu sedikit sumbangan tuan-tuan boleh membantu gerak kerja sahabat-sahabat kita di Bumi Kenyalang untuk memberikan sumbangan kepada anak yatim, ibu tunggal fakir miskin, dan mereka yang baru memeluk Islam insya-Allah. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.